Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim. Wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Hormati tuan-tuan para jemaah muslimin, mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita kesempatan untuk berada di dalam rumahnya, menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah dan diletakkan kita di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan amal ibadat yang kita lakukan sekian hari ini mendapat sedikit sebanyak ganjaran yang setimpal di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak, insya-Allah. InsyaAllah pada malam ni kita akan membicarakan berkaitan dengan kitab Talbisul Iblis di bawah tajuk bab yang ke-14, iaitu sunnah yang terbaik adalah sunnah pada zaman sahabat, iaitu pada muka surat 113. Baik, kata pengarang kitab, asar dipetik daripada kitab Talbisul Iblis daripada Abi Aliyah. Hendaklah kamu semua mendapatkan kaedah cara hidup sunnah yang disebutkan oleh orang-orang pada zaman awal sebelum mereka mula berpecah. Lalu Asim berkata, dia terus membawa maklumat ini berjumpa dengan gurunya yang lain, iaitu Hasan. Lalu Hasan berkata, sesungguhnya beliau, iaitu Abi Aliyah, telah menasihati kamu dengan betul dan demi Allah dia benar. Syarah dan tahqiq. Abi Aliyah adalah salah seorang sahabat Nabi yang hidup sezaman dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau belum lagi memeluk Islam dan hanya memeluk Islam selepas Khalifah Ar-Rashidin yang pertama diangkat, iaitu Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abi Aliyah adalah seorang ulama muhaddis tersohor di Iraq. Orang-orang pada zaman awal yang dimaksudkan oleh Abi Aliyah adalah pada zaman Islam masih tidak berpecah dan masih kuat berpegang pada ajaran yang sebenar-benarnya daripada Nabi. Bermaksud, mereka adalah sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi ataupun selepas sedikit sahaja daripada tempoh kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa yang dikatakan oleh pengarang kitab iaitu seorang sahabat Nabi yang bernama Abi Aliyah. Beliau telah menasihati seorang tabi'in, yang mana tabi'in ini dinasihatkan supaya mengikuti jalan-jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan jalan sunnah, orang yang terbaik memegang sunnah iaitu hidup sezaman dengan Nabi dan selepas sedikit sahaja dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita boleh faham orang yang mengamalkan sunnah Nabi secara tepat iaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para tabi'in. Maka dua golongan ini merupakan golongan yang sangat tepat mengamalkan sunnah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kalau kita lihat pada hari ini macam-macam hadis dah yang mana membabitkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disalahgunakan. Hatta orang hari ini berani untuk mengakui bahawa dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh lihat satu live Facebook seorang wanita. Okey. Kita juga tak boleh salahkan dia tuan-tuan pasal kemungkinan orang jenis macam ni mungkin dia ada penyakit. Okay? Penyakit mungkin kalau kita bawa jumpa psikiatri, tengok dia punya kesihatan mental dia mungkin akan terjejas. Kerana apa? Kerana orang yang normal dia tak akan cakap benda macam ni. Kalau tuan-tuan tengok live tersebut, pada awalnya dia berjumpa Nabi di masjid di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ketika mana dia sedang menziarahi Nabi, dia melihat seorang lelaki Arab yang rupa parasnya kacak lah. Dia kata handsome lelaki tu. Jadi bila ditanya siapa dia, dia kata aku Muhammad, iaitu aku Nabi. Jadi
Itu kita tak ada masalah lagi lah. Sebab mungkin dia punya halusinasi kan. Tapi bila dia sampai ke Mekah, dalam hotel dia, dia kata Nabi tengah duduk dekat depan kerusi katil dia. Jadi benda ni yang kita rasa sangsi ni tuan-tuan. Yang jadi masalah dia apa? Jadi masalahnya ada orang yang terima apa dia cakap. Okey? Ada orang yang boleh komen dekat situ, alhamdulillah dapat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, terbaik. Tuan-tuan, benda-benda macam ni sebenarnya tak patut ada dalam masyarakat kita. Kita tahu dah dunia makin lama makin moden. Kita dah masuk tahun 2022 dah. Jadi sepatutnya isu akidah merupakan satu isu yang sangat-sangat tak perlu kita nak bahaskan. Tetapi kita lihat pada hari ini, makin dunia berkembang, makin dunia semakin moden, ancaman akidah itu semakin berat. Okay? Kita boleh tengok trend hari ini, macam-macam trend tuan-tuan. Kita boleh tengok bagaimana trend yang terbaru yang dibuat oleh anak-anak muda pada waktu ini. Apa yang mereka buat? Iaitu unboxing pengantin. Kan? Tuan-tuan biasa dengar unboxing pengantin. Unboxing pengantin ni macam mana? Kan sekarang kan famous bab unboxing ni. Dia beli barang apa-apa, dia akan buat live, dia akan unboxing benda tu. Tapi dia kahwin pun dia buat unboxing juga. Dia unboxing siapa? Dia unboxing isteri dia. Dia buka segala perhiasan di atas kepala isteri dia dan dia buka tudung isteri dia. Jadi di sini dia menampakkan aurat isteri dia. Itu trend zaman sekarang. Zaman saya atau zaman tuan-tuan kan, trend dia apa? Trend dia pengantin basuh pinggan tuan-tuan. Pengantin akan pergi basuh periuk paling besar, itulah trend pengantin dulu. Tapi zaman sekarang mungkin dah pakai catering kan. Bila dah pakai catering, dah tak ada pinggan nak basuh, dia buatlah benda tu. Jadi ini yang menjadi masalah isu akidah pada hari ini, yang mana mereka masih lagi tak mengenali berkaitan dengan apa yang halal, apa yang haram. Jadi maksudnya apa? Umat Islam pada hari ini seperti mana yang Nabi SAW bagi tahu. Umat Islam pada akhir zaman mereka sangat ramai. Seperti mana buih-buih di lautan. Begitu banyak buih di lautan. Tetapi nak cari yang berkualiti sangat-sangat sukar. Kerana apa? Umat Islam pada ketika itu sangat lemah. Betul apa yang dikatakan oleh Nabi 1400 tahun lebih yang lalu. Seperti mana kita melihat bagaimana kepincangan akidah terutama di kalangan orang kita, masyarakat Melayu kita. Kalau hari ini kita boleh tengok macam mana ritual berlaku di tepi sungai Teluk Intan tu tuan-tuan. Boleh turun puteri serai semambu dia. Kita dengar bacaan dia, mungkin daripada segi bacaan mungkin kita tak nafikanlah. Mungkin tak ada masalah apa-apa. Sebab apa? Tidak ada sebarang pemujaan kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma apa yang jadi keraguan kita, iaitu daripada segi kaifiat ataupun cara ritual itu dibuat. Seolah-olah seperti mana sedang membuat satu ritual yang memuja selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kalau kita dengar bacaan dia pun bacaan ayat-ayat Al-Quran kan. Walaupun bacaan ayat Al-Quran tu kita dengar ni tuan-tuan sempit dada rasa. Kan dia baca surah Yasin tu pun bacaan dia tu tak apa kena. Baca Fatihah dia pun tunggang langgang tajwidnya, makhraj dia. Jadi doa-doa yang dia baca pun, contohnya di antara doa yang saya dapat dengar, doa dia apa? Allahumma sayyiban nafi'ah. Itu merupakan satu doa memang sunnah Nabi. Tapi doa tu Nabi suruh baca ketika mana? Hari hujan. Hari hujan. Kerana apa? Doa tersebut Allahumma sayyiban nafi'ah ni maksud kata, ya Allah turunkanlah hujan yang memberi manfaat kepada kami. Tapi waktu dia buat ritual tu ada hujan tak? Tak. Panas terik time tu. Jadi sebab tu kaifiat yang dia buat tak berapa betul. Tapi ada tak supporter dia? Ada tuan-tuan. Ramai supporter dia. Dulu dia pernah kena tangkap dengan Jawi. Kan? Saya ingat lagi bos saya sendiri yang tangkap dia. Tangkap dia di mana? Di Bahau tuan-tuan. Tangkap di Bahau, kemudian dibawa ke Jawi. Dalam tahanan tu ditanya kepada Bomoh satu Malaysia ni lah, Datuk Ibrahim Matzin ni. Ditanya kepada dia apa dia? Yang teropong-teropong selama ni nampak apa? Sebenarnya tak nampak apa pun Ustaz. Dah tu pasal apa tipu orang-orang semua, masyarakat semua dengan cerita-cerita yang karut. Dia kata macam ni Ustaz, sebenarnya dia kata saya mengakulah. Dia kata saya mengaku yang sebenarnya saya ni memang suka menjadi perhatian orang. Mana kata dia ni suka orang perhatikan dia suka orang ikut dia. So jadi dia buatlah benda-benda macam tu.
Dan dia dah bertaubat dah. Kan ada majlis bertaubat secara live. Satu masa dulu dia buat. Tapi tak sangka dia buat lagi sekali. Jadi itulah yang menjadi, orang kata, barah dalam masyarakat. Bila ada orang-orang yang segelintir daripada masyarakat kita yang mereka ni cetek tentang ilmu agama. Tapi dia ni nak kembali pada Allah. Ini satu perkara yang baik. Bila mana masyarakat kita nak kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma apa yang kita sesalkan iaitu dia salah memilih orang untuk dia kembali pada Allah. Memang itu fitrah manusia. Manusia ni sampai satu masa dia akan tergerak hati dia. Tergerak hati dia untuk mendekatkan diri dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia semakin lama semakin berusia, makin lama makin berusia, maka dia tahu tak lama lagi dia akan mati. Jadi apa yang dia akan buat? Dia akan mendekatkan diri dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jadi masalah, dia tak ada ilmu langsung. Dia tak tahu apa nak buat, dia tak tahu macam mana nak solat dan sebagainya. Dia tak tahu apa yang dia harus lakukan. Perkara yang pertama yang dia nak kena buat untuk dia kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau dia datang ke surau masjid, maka mungkin tidak ada masalah. Kerana apa? Kerana masjid dan surau, insya-Allah ilmu yang dibagi, ilmu yang disampaikan berkemungkinan tepat dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dia jumpa ni siapa? Dia jumpa entah mana orang pun kita tak kenal, tuan-tuan. Tiba-tiba orang ni bagi satu jalan shortcut untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang tak ada agama ni, mereka ni mengakui benda-benda macam ni. Macam baru ni saya ada dapat satu kes. Bahagian penyelidikan panggil saya untuk tolong mereka dalam satu kes. Ada seorang wanita, dia mengaku apa? Dia mengaku dia telah berjumpa dengan Imam Mahdi. Jadi dia pun bagi tahu kat saya, "Ustaz, minta tolong Ustaz. Pasal ada seorang perempuan ni dia bagi tahu dia dah jumpa Imam Mahdi." Saya kata, saya hebat lagi, saya tak jumpa Imam Mahdi, saya jumpa Nabi Isa, saya kata. Pasal apa? Lebih kurang kuliah macam ni, habis kuliah, salam dengan jemaah apa semua, tiba-tiba ada seorang lelaki datang jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, saya ni Nabi Isa Ustaz." Saya kata, "Baguslah." Sebab tuan, kita dah malas dah nak layan orang macam ni. Jadi saya tanya, benda pertama sekali, ada tak report tentang kesihatan dia? Dia kata tak ada pula. Tak ada, kita kena minta dia punya report kesihatan dia. Pasal kita tak boleh nak ambil tindakan pada orang yang ada masalah mental. Kan? Kalau dalam mahkamah pun dibicarakan kalau kes membunuh, orang tu ada masalah mental, adakah dia akan disabitkan kesalahan? Tak, dia akan dilepaskan. Begitu juga dengan orang yang ada kecelaruan dalam bab mental dia dan dia membabitkan isu akidah. Maka tak boleh nak ambil hukuman ke atasnya, tak boleh nak jatuhkan hukuman kepada dia. Kerana apa? Dia orang yang sakit, tuan-tuan. Jadi dalam tu dia bagi tahu saya, dia bagi tahu dalam kertas siasatan tu saya baca, dia kata apa? Saya telah menemui Imam Mahdi, dan Imam Mahdi tu ciri-cirinya ada pada dia. Saya kata kita sangka baik je lah, mungkinlah kot dia punya kampung nama imam dia Imam Mahdi, mana nak tahu kan? Jadi namalah Imam Mahdi tu, kata tak, cuba baca lu kes tu, baca fakta kes apa semua kan. Baca, dia kata Imam Mahdi telah muncul dan dia akan berkahwin dengan 99 orang wanita. Saya kata seronok jadi Imam Mahdi itu. Dan wanita ke-99 itu adalah saya. Saya kata tak, dia ni sakit ni. Pasal apa? Orang normal dia takkan cakap macam tu, tuan-tuan. Dia takkan cakap benda-benda yang orang biasa tak boleh bercakap. Macam kita hari ni, tuan-tuan boleh tak nak mengaku saya dah jumpa Imam Mahdi ataupun saya jumpa Nabi? Tuan-tuan berani tak nak cakap benda tu? Tak berani, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal kita tahu kita ada akal yang waras untuk berfikir. Jadi begitulah orang yang akalnya ada masalah, bermasalah akal dia ni. Jadi dia ni akan keluarkan satu statement yang bukan-bukan. Tetapi yang jadi malang dia apa? Ada orang yang menyokong. Ada orang yang orang kata percaya apa segala cerita-cerita yang dia bawa. Sebab itulah bila mana kita tak tahu dalam satu-satu perkara, maka kita nak kena bertanya. Sebab tu tuan-tuan, banyak kadang-kadang perkara yang berada dalam dunia ni yang kita tak tahu. Mungkin daripada segi bab hal ehwal dunia, bumi ni kita tahu, tuan-tuan. Tapi mungkin hal ehwal akhirat kita tak mengetahui tentang perkara-perkara tersebut. Maka ada lebih baik kita bertanya. Mungkin kita power dalam satu bidang, tapi ada satu lagi bidang, contoh berkaitan dengan solat, kita tak mahir bidang tu. Maka bertanya. Itulah jawapan kepada kebodohan, kata Imam Asy-Syafi'i. Jawapan kepada kebodohan iaitu pertanyaan. Makna kata kita jahil, kita tak tahu apa-apa. Jadi kita nak kena bertanya. Bukan kita buat
ikut suka kita, bukan kita buat ikut apa yang orang buat. Itu kita nak kena faham. Sebab tu bila bertanya, maka jawapan yang kita dapat, kita kena banding bezakan. Betul ke tidak jawapan yang diberi? Adakah ini bertepatan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW? Tapi bila bertanya tu, tanya benda yang berpada-pada lah tuan-tuan. Saya 2-3 hari lepas saya ditanya satu soalan. Dia kata, Ustaz, apa hukum makan siput babi, Ustaz? Saya kata, bang, punya banyak siput ada kat Malaysia ni, siput babi juga yang dicari. Kan, siput sedut ada, pahat tu ada. Kenapa tak cari binatang-binatang lain? Dia kata sebab apa? Perancis ada tak menu siput babi ada dipanggil escargot. Yang mana binatang tu memang siput babi sungguh. Dia buat masakan. Jadi dia tanya saya, apa hukum kita makan siput babi? Jadi saya kata macam ni lah. Siput babi ni, kalau kita tengok, siput babi ni, orang Melayu tak makan siput babi ni. Tapi yalah, soalan ni jarang orang tanya tuan-tuan. Tapi dia memang ada. Jadi dia pun kata, bukan apa Ustaz, kalau boleh makan, best juga. Pasal apa? Pasal kalau makan siput sedut ni, kurang-kurang 1 mangkuk baru kenyang Ustaz. Tapi kalau siput babi ni 3-4 ekor, kita tersandar dah kenyang. Dia kata, jadi saya kata macam ni lah, dia memang haram. Dia nak tahu apa sebab haram tu. Jadi kita pun mencarilah jawapan dia. Jawapan untuk soalan tu apa dia? Siput babi ni dia haram kerana apa? Kerana dia merupakan binatang yang menjijikkan di mata masyarakat. Kalau kita orang Malaysia, kita tak makan siput tu. Jadi kita pandang dia jijik. Contohlah tuan-tuan, orang sebelah rumah kita panggil datang makan rumah dia. Makan-makan dia bagi siput tu tuan-tuan. Kita buka-buka tengok sesungut dulu keluar. Kita nak makan pun tak lalu. Kan? Sebab apa? Sebab kita memandang jijik binatang tersebut. Jadi Imam Asy-Syafi'i kata, setiap binatang yang menjijikkan hukumnya haram untuk dimakan. Jadi itu kita berpegang pada dalil yang tu, dalil yang datang daripada Imam Asy-Syafi'i. Jadi sebab tu bila mana kita tak tahu satu-satu perkara, kita nak kena bertanya pada orang yang mahir tentang satu-satu benda yang kita nak tanya. Jadi sebab tu bila orang tak bertanya pada hari ini, mereka akan buat ikut suka mereka. Tuan-tuan, kita kena ingat satu perkara. Kita manusia kena ikut Islam, bukan Islam kena ikut kita. Yang tu kita kena ingat. Maksud kata kita ikut Islam, apa dia? Kita ikut satu benda yang datangnya daripada Nabi SAW. Yang Nabi telah buat satu syariat Nabi SAW. Bukan kita buat satu amal ibadat baru yang kita nak orang ikut apa yang kita buat. Bila orang tak ikut apa yang kita buat, maka kita akan menganggap orang ni tak betul, orang ni sesat dan sebagainya. Jadi sebab itulah, bila mana dalam kita nak melakukan amal ibadat, dia mesti dengan ilmu. Dia tak boleh main hentamnya tuan-tuan. Ataupun kita tak boleh main ikut-ikut orang je. Kita tengok orang buat macam tu, kita pun buat benda macam tu. Contoh dia macam mana? Contohnya waktu kita bagi salam ketika mana kita habis solat, kan? Bagi salam masa habis solat, kan, masa kita nak bagi salam tu kita toleh ke kanan. Habis toleh ke kanan, kita akan berhenti sekejap di tengah dan kita toleh ke kiri, betul? Masa nak toleh ke kanan tu, ada orang, setengah orang dia tunduk baru dia bagi salam. Ada orang dia tak tunduk dulu, dia terus bagi salam, terus pandang ke kanan. Dan daripada kanan tu ke tengah tu baru dia tunduk. Kemudian baru dia bagi salam. Persoalannya, dia buat benda tu dia dapat daripada mana? Dia memang tak batalkan solat pun, kan? Tunduklah macam mana pun dia tak batalkan solat. Cumanya apa? Amalan yang dia buat daripada mana dia dapat? Kalau ikut sunnahnya dalam hadis riwayat Anas bin Malik, Nabi SAW ketika mana Nabi bagi salam, Nabi akan pandang ke kanan, Nabi tak ada tunduk-tunduk, dan kemudian Nabi akan pandang ke depan dan berhenti seketika, tidak ada tunduk dan terus pandang ke kiri. Makna kata tidak ada sebarang perbuatan tunduk berlaku ketika mana memberi salam. Itu bertepatan dengan sunnah Nabi SAW. Jadi itu terpulang pada kita. Kalau kita nak dapat pahala lebih, nak seperti mana yang Nabi sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli, maka kita ikut apa yang Nabi buat. Kalau kita rasa macam tak boleh Ustaz, saya kena tunduk juga. Kalau tak tunduk rasa tak sah sembahyang saya. Tunduklah tuan-tuan, tak ada masalah pun. Dia tunduk tak tunduk ni dia bukan satu isu besar pun. Cuma saya nak bagi tahu, kadang-kadang amalan yang kita buat tu kita dapat daripada orang lain. Pasal apa? Pasal amalan ni saya tanya orang yang melakukan, kan? Sebab saya tengok ada seorang jemaah ni tuan-tuan, dia tunduk beria sangat. Saya tengok dia tunduk. Saya pun tanya, bang, pasal apa tunduk beria sangat bang? Macam duduk kat Jepun macam gitu.
Saya tengok imam kat kampung saya buat macam tu, Ustaz. Jadi saya pun buat macam tu. Sebab tu kita kena ingat, kita buat satu amalan bukan kita tengok orang buat. Kita kena tahu daripada mana asal usul benda tersebut. Jadi sebab itulah dalam kita melakukan amal ibadat, kita kena tahu. Pasal apa? Amal ibadat ni kita kena tahu. Pasal kita nak persembah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah nak tanya daripada mana dapat amalan macam ni, amalan macam ni. Sebab tu macam-macam, kalau nak ikutkan, macam-macam perkara yang menjadi perbincangan di kalangan para ulama yang kadang-kadang kita tak tahu, tapi bila ada orang buat, kita rasakan orang ni buat perkara yang tak betul. Contoh dia apa dia? Ada orang yang habis saja imam membaca Fatihah, dia senyap, dia tak baca apa-apa. Ada orang yang ketika imam habis baca Fatihah, dia baca surah Al-Fatihah. Macam tadi tuan-tuan, kita solat tadi, solat maghrib tadi, imam habis je baca Fatihah, waladdallin, amin. Kita membaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ada orang tak baca, tuan-tuan. Jadi adakah sah solat dia? Sebab ini persoalan yang diajukan kepada saya. Dia kata apa? Ustaz, saya pernah solat dekat sebelah seorang hamba Allah ni. Dia memang tak baca Fatihah, Ustaz. Sebab saya tahu, tak dengar daripada mulut dia bacaan surah Al-Fatihah. Satu lagi, bila kita solat, jangan sibuk pasal solat orang, tuan-tuan. Itu kita kena ingat. Orang tu nak buat macam mana apa semua, jangan kita kisah. Pasal apa sekarang ni, waktu kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana kita duk mengisahkan orang sebelah, itu yang jadi masalah dalam solat kita tu. Contoh melainkan kalau kita duduk sebelah orang tu orang yang was-was, itu memang terganggu, tuan-tuan. Kan? Kita dah habis dah imam baca Fatihah, dia baru nak baca Fatihah. Orang was-was ni, tuan-tuan, dia baca macam ni, dia baca kuat. Alhamha tu macam tak kena bagi dia. Jadi kita kat sebelah ni yang terganggu. Jadi di sinilah kita boleh tengok perbahasan di kalangan para ulama. Yang tak baca Fatihah, apa dalil yang digunakan? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa dia? Wa idza quri'al Quran fastami'u wa ansitu. Ketika mana dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dengar dan diam. Jadi ayat ini diambil sebagai hujah, selepas sahaja Fatihah tidak perlu membaca Fatihah. Kerana apa? Imam dah menanggung bacaan dia. Okey. Tetapi lain pula pegangan bagi antaranya Imam Al-Bukhari, antaranya Imam Asy-Syafi'i, imam yang kita pegang. Lagi apa lagi? Yang mana dia menyatakan apa dia? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi di sini ada dua pendapat. Satu pendapat yang kata lepas imam baca Fatihah tak perlu baca Fatihah. Ada satu lagi pendapat ketika mana imam habis baca Fatihah, kita kena baca Fatihah. Jadi ada dua pendapat di situ. Jadi terpulang kita nak ambil yang mana satu. Tapi apa yang lebih saya majoriti yang saya nak bagi tahu iaitu lebih kepada memegang pendapat orang yang solat dia kena baca Fatihah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah kita nak buat satu-satu amal ibadat kita kena faham. Dan andai kata kita masbuk, kita lambat, tuan-tuan, kan? Imam habis baca surah Al-Qadr tadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Masa kita angkat takbir, masa tu dia dah ayat yang terakhir. Kita tak sempat habis baca surah Fatihah kita. Jadi apa perlu buat? Kita rukuk sama-sama dengan imam. Kerana apa? Dijadikan imam itu untuk diikuti. Maka walaupun tak habis bacaan Fatihah kita, kita rukuk sama-sama dengan imam. Kerana apa? Di sinilah imam menanggung bacaan Fatihah kita. Bukan menanggung dosa, tuan-tuan. Ada orang faham, dia kata apa? Saya tak nak jadi imam, Ustaz. Bukan apa? Kalau jadi imam ni kena tanggung dosa makmum. Saya kata macam tu senang banyak makmum macam tu. Dia buat dosa tak pasal-pasal imam kena tanggung. Tak. Imam menanggung bacaan. Bacaan yang makmum tak sempat baca ni tadi, imam tanggung. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan menanggung bacaan. Okey, jadi sebab tu dalam bab berkaitan dengan urusan agama ni, dia sangat banyak persoalan, sangat banyak kekeliruan yang timbul. Jadi bila mana ada orang yang dia tak tahu tentang satu-satu cerita, tetapi dia nak ikut juga benda yang dia rasakan benda tu betul. Agama ni bukan benda main rasa-rasa, tidak. Agama ni dia datang dengan hujah, dengan dalil. Sebab apa? Saya katakan orang yang kata dia jumpa Nabi tu tak betul apa yang dia cakap. Kadang-kadang ada juga orang kata ini kan kuasa Allah.
Ikutlah. Allah pun dah sebut dalam firman Allah dalam surah Yasin. Allah sebut apa dia? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ni berkuasa. Kalau Allah kata jadi, maka jadilah ia. Kalau Allah nakkan sesuatu. Memang kita tak nafikan benda tu tuan-tuan. Cumanya kita nak kena tengok sirah-sirah yang terdahulu, sejarah-sejarah yang terdahulu. Bagaimana satu ketika dulu Sayyidina Abu Bakar dia pernah berselisih faham dengan Sayyidatina Fatimah. Sehingga menyebabkan Sayyidatina Fatimah ni menangis berhari-hari. Merajuk dengan perangai yang kelakuan ataupun sikap Sayyidina Abu Bakar kepada dia. Adakah pada ketika itu Rasulullah datang bertemu dengan Sayyidatina Fatimah? Sepatutnya itu lebih utama. Kerana apa? Anak Nabi sendiri yang bersedih pada ketika itu. Waktu tu Nabi dah wafat dah tuan-tuan. Jadi pada waktu tersebut lebih baik Nabi munculkan diri Nabi pada waktu bila mana Sayyidatina Fatimah itu bersedih. Tapi pasal apa Nabi tak muncul? Kerana Allah bagi tahu dalam ayat Al-Quran surah Ar-Rahman, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara kedua-dua alam ini tidak akan dapat ditembus, iaitu alam barzakh. Alam barzakh, seorang masuk dalam alam barzakh, dia tak boleh pergi alam dunia, dia tak boleh pergi alam akhirat. Jadi itulah yang menjadi dalil yang menceritakan bahawa Nabi SAW dia tak akan datang secara berdepan bertemu dengan manusia. Tuan-tuan ingat kes Abu Ya? Kalau dulu Al-Arqam dia tukar kepada Global Ikhwan, GIPS. Lepas tu Rufaqa. Selepas Rufaqa dia tukar kepada Global Ikhwan. Okey. Apa sebab Jakim fatwakan dia sesat? Kerana apa? Kerana dia mendakwa dia berjumpa dengan Nabi SAW. Dan itu sebab Jakim memfatwakan dia sesat. Tapi hari ini bukan seorang cakap bertemu dengan Nabi, ramai tuan-tuan cakap bertemu dengan Nabi SAW. Hari ini kita boleh tengok nama Nabi sangat-sangat mudah didagangkan. Makna kata didagangkan ni macam mana? Untuk kepentingan diri seseorang. Dia nak orang sanjung dia, dia nak orang tengok dia ni hebat. Maka mudah dia boleh cakap apa? Saya bertemu dengan Nabi SAW. Satu ungkapan yang sangat mudah. Kalau kita tengok bagaimana peristiwa yang saya katakan tadi, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidatina Fatimah. Ketika mana Sayyidina Abu Bakar tak bagi harta peninggalan Nabi pada ketika itu. Kerana apa Sayyidina Abu Bakar tak bagi? Bukan sebab dia ni tamak, tidak. Tapi kata Sayyidina Abu Bakar apa dia? Nabi mewasiatkan supaya segala harta yang ada ditinggalkan oleh Nabi SAW, infakkan harta tersebut. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar tak bagi harta Nabi pada Sayyidatina Fatimah. Cuma waktu tu Sayyidatina Fatimah tak dengar hadis ataupun ungkapan yang diucap oleh ayah dia. Jadi bila Sayyidina Abu Bakar ceritakan apa yang Nabi SAW bagi tahu, barulah reda pada ketika itu. Dan kita boleh tengok bagaimana kisah Sayyidatina Aisyah berselisih faham dengan sahabat-sahabat yang lain sehingga menyebabkan pergaduhan besar-besaran, sehingga ada sahabat yang terkorban pada ketika itu. Pasal apa Nabi tak datang masa tu? Kerana apa? Itu lebih utama untuk Nabi datang. Tiba-tiba ada orang yang tak tahu sangkut paut dengan Nabi SAW, cuma dia kata dia banyak selawat, tiba-tiba Nabi boleh berada di hadapan dia. Yang tu yang kita ada muskil sikit sebenarnya tuan-tuan. Jadi sebab tu siapa yang mendakwa dia kata dia jumpa Nabi SAW, tuan-tuan kita boleh dengar je. Janganlah percaya. Sebab apa? Benda tu takkan terjadi tuan-tuan. Memang kita tak nafikan, Allah bagi tahu dah apa yang aku kata jadi maka jadilah. Tapi kita kena tengok menggunakan logik yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada akal untuk kita berfikir. Yang mana kita berfikir ini lebih kita kena gunakan akal yang waras untuk kita berfikir. Di antara orang yang beramal ni dia kata saya buat amalan banyak sehingga saya dapat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara dia dengan sahabat Nabi, siapa lebih banyak buat amalan? Dah tentu-tentu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada satu riwayat pun yang sahabat Nabi bagi tahu selepas Nabi wafat dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada tuan-tuan. Tiba-tiba ada orang yang klaim dia kata dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berdepan. Mimpi kemungkinan itu betul. Tapi kalau dia kata dia jumpa Nabi secara sedar, dia bertemu Nabi, dia nampak Nabi. Ini satu penipuan yang secara terang-terangan menggunakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu jangan percaya jenis orang-orang macam ni. Pasal apa? Pasal dia nakkan kepentingan orang ni mengikut dia. Jadi itu yang berbahaya. Sebab bila orang tuan-tuan, orang yang cetek ilmu agama dia dengar, dia akan jadi apa? Dia akan rasa takjub.
Orang yang mungkinlah dia dah 20 tahun tak pernah solat, 20 tahun tak kenal agama, dia nak kembali pada agama, dia kenal orang ni, lepas tu orang ni kata saya jumpa Nabi. Dia percaya tak? Confirm dia percaya, tuan-tuan. Jadi sebab tu berhati-hati dengan fitnah pada akhir zaman ni. Kita melihat bagaimana kepincangan akidah di kalangan umat Islam pada hari ini. Baik. Kemudian kata pengarang kitab lagi, saya kerap memperingatkan kita semua, sehebat manapun ulama yang menjadi guru kita pada hari ini, semuanya tiada jaminan akan ke syurga. Justru apa yang terlebih baik dan selamat adalah sentiasa merujuk kepada sunnah baginda Nabi, jejak langkah dan kefahaman khulafa ar-rasyidin dan juga 10 orang sahabat yang dijamin syurga. Itulah golongan terbaik dan paling selamat diikuti disebabkan jaminan oleh Allah dan juga Rasulnya. Jadi sebab tu kata apa? Kata Imam Ibnul Jauzi, hebat mana pun seseorang tu, dia ni bukan ada satu jaminan untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dia nak bagi tahu, jangan ada sikap keta'asuban dalam kita nak belajar dengan seseorang. Contoh, ada seorang ustaz ni yang kita memang sangat pandang tinggi pada dia, dan kita menjadi ta'assub pada dia. Apa sahaja yang dia cakap kita akan terima. Apa yang dia bagi tahu kita terima bulat-bulat, tuan-tuan. Kita kena ingat, macam mana hebat dia pun, dia tetap seorang manusia. Dia tetap akan melakukan kesilapan. Jadi sebab tu, apa yang disampaikan oleh seseorang, maka kita nak kena selidik terlebih dahulu. Hari ini orang punya taksub, tuan-tuan, sampai alio tok guru pun dia minta, tuan-tuan. Sebab saya pernah tengok satu video, bukan tempat lain, tuan-tuan, Malaysia juga. Dia ambil satu botol mineral water ni, dia buka botol mineral water ni, dia minta tok guru dia ludah dalam tu. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab dia kata ada keberkatan. Selain daripada Nabi SAW, tidak ada manusia yang mempunyai berkat pada batang tubuh dia. Makna kata tubuh seseorang ni tidak ada keberkatan. Yang ada keberkatan pada guru tersebut iaitu ilmu yang disampaikan, bukan berkat pada tubuh badan dia. Jadi sebab tu kita kena faham. Saya, tuan-tuan, masa Covid baru ni, ada orang yang minta saya tolong doakan ayah dia masuk hospital kerana Covid. Dan ayah dia ni ditidurkan. Biasa kita dengar orang kalau ada ditidurkan tak lama, tuan-tuan, 2-3 hari dia akan meninggal. Jadi diminta saya doakan. Saya pun minta beberapa orang sahabat tolong doakan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala bagi kehidupan balik pada orang ni. Dan dia sihat. Dan apa yang anak dia ni kata, Ustaz, terima kasih banyak-banyak berkat doa Ustaz, ayah saya sembuh balik. Saya kata saya tidak ada sebarang keberkatan. Kerana apa? Allah Subhanahu wa taala punya kerja hidup atau mati seseorang. Kita cuma boleh minta pada Allah. Sebab Allah nak tunaikan, Allah nak perkenankan permintaan, itu terserah pada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal track record saya bukan baik sangat pun. Kan? Ada orang, 5 orang minta dengan saya. Dalam sejarah saya, 5 orang pernah minta dengan saya untuk diselamatkan daripada penyakit. Yang mana 5 ni kritikal lah. Ada yang ICU, ada yang macam-macam lah keadaan. Daripada 5 orang ni, tuan-tuan, 3 orang meninggal dunia. Makna kata, bukanlah doa saya ni berkat pun. Kalau doa saya ni berkat, apa yang saya minta mesti Allah tunaikan. Tapi sebab apa? Sebab kita nak faham, kita nak kena minta tolong orang ni, bermakna kata itu dinamakan bertawassul kepada orang. Tawassul ni kita kena faham, tuan-tuan. Dan kadang-kadang ada orang salah menggunakan istilah tawassul ini. Tawassul yang dibenarkan dalam Islam ada beberapa kategori ataupun beberapa kaedah. Yang pertama, bertawassul secara direct. Tawassul ni apa? Sebelum tu, tawassul ni kita nak kena faham, tawassul ni maksud dia minta tolong. Minta tolong yang pertama, kita nak minta tolong direct kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tawassul. Kita minta pada Allah, ya Allah, jadikan aku insan yang manusia yang soleh, ya Allah. Kita minta pada Allah. Tawassul yang kedua, iaitu kita minta sesama makhluk. Yang pasti makhluk tu masih hidup lagi, tuan-tuan. Contoh dia macam mana? Kita jumpa orang, kita minta Haji, minta tolong doakan saya Haji, jadikan saya ni orang yang soleh. Minta Allah, jadikan saya orang yang soleh. Jadi kawan kita pun doakan, ya Allah, jadikanlah sahabat aku ni orang yang soleh, ya Allah. Itu tawassul pada orang yang masih hidup. Tak ada masalah. Dan yang ketiga, bertawassul dengan amal ibadat kita. Contoh, kita baca Quran. Habis kita baca Quran, kita minta, ya Allah, dengan berkat aku baca Quran ni, ya Allah,
jadikanlah aku ahli syurga kamu ya Allah. Macam saya selalu sebut pada awal-awal sebelum saya kuliah, mudah-mudahan dengan amalan yang kita buat, Allah memberi ganjaran pahala yang setimpal. Itu tawassul dengan amalan kita. Yang ini pun tak ada masalah. Yang salah dia apa? Kita bertawassul pada orang yang telah meninggal dunia. Yang ini salah, tuan-tuan. Dan ini semakin banyak kes-kes yang berlaku di Malaysia kita. Kalau kita tengok ramai orang hari ini, tuan-tuan, dia pergi pada kubur-kubur tok-tok wali, dia pergi, dia minta pada tok wali, wahai syekh, mintalah pada Allah supaya aku ni diselamatkan di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan, orang yang dah meninggal dunia tu, dia pun tak tahu macam mana kisah dia di akhirat nanti. Dia tak tahu macam mana kisah dia kehidupan di hari akhirat. Kita nak minta tolong dia. Kita biasa baca hadis, yang mana hadis yang manusia bertemu dengan Nabi Adam, manusia bertemu dengan Nabi Isa, minta tolong supaya apa? Supaya Allah ni ampunkan kita, masukkan kita dalam syurga. Mereka boleh tak tolong kita? Nabi-nabi lain tak boleh tolong kita. Kecuali Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW saja yang boleh tolong kita. Tu kita minta pada selain daripada Nabi. Adakah dia lebih hebat daripada Nabi-Nabi yang sebelumnya? Jadi sebab tu kita nak kena faham, bila mana kita minta pada orang yang telah meninggal dunia, ini tidak ada sebarang pensyariatan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna kata tidak ada sebarang contoh yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita lakukan amalan tersebut. Yang pertama. Yang kedua, bertawassul dengan barang-barang, tuan-tuan. Bertawassul dengan barang-barang, contoh dia apa? Kita percaya khasiat batu cincin, kan? Pakai batu serai. Batu serai ni boleh jadikan kita ni orang yang kaya, rezeki tak akan putus. Pakai batu delima, contoh. Batu delima ni boleh sihatkan tubuh badan. Macam-macam batu lagi lah ada, kan? Dan hari ni masyarakat kita masih lagi duk percaya perkara-perkara karut macam tu. Pasal apa? Ada sahabat saya yang menjual cincin. Dia ni, orang kata ini hebat lah, tuan-tuan, orang jual cincin ni. Sahabat saya ni, dia tengok je batu, dia tahu dah batu tu batu apa, harga dia berapa, semua dalam kepala dia. Jadi saya tanya dia, sepanjang buat cincin ni, ada tak orang yang datang, dia minta supaya batu ni ada khasiat ni, ada tak orang percaya benda-benda tu? Dia kata, Ustaz, 8, kalau macam contoh lah, orang yang datang ke kedai saya ni satu hari dalam 15 orang, dia kata 10 orang akan percaya benda tu. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal inilah perkara yang mendatangkan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak murah rezeki, tuan-tuan, Nabi kata apa? Perbanyakkan sedekah. Kita nak sihat tubuh badan, minta dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa kita tak sandarkan segala perbuatan kita tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Lebih percayakan satu perkara ataupun satu makhluk yang tidak ada nyawa. Batu cincin tak ada nyawa, tuan-tuan. Tiba-tiba kita percaya dia kerana apa? Kita kata dalam tu mungkin ada khadam. Kan? Kita tak nafikan. Memang sahabat saya kata memang kadang-kadang dalam batu cincin ni orang letak jin. Itu bukan khadam apa, tuan-tuan. Bukan kata hikmat sakti ke apa, tidak. Dia letak jin dalam tu. Jadi sebab itulah orang boleh percaya benda-benda macam ni. Jadi inilah kepercayaan yang diwarisi turun-temurun oleh orang masyarakat kita pada hari ini. Jadi sebab tu kita nak taksub kepada seseorang guru, biarlah kita ni taksub dengan ilmu yang diberi, bukan taksub pada batang tubuh orang tersebut. Okey. Baik, kemudian yang terakhir kata dia apa dia? Maka semua individu, ulama sebesar mana pun mereka, maka menjadi tanggungjawab kita sentiasa menyemak dan meminta panduan daripada mereka dengan dalil-dalil daripada sumber sahih Al-Quran dan Sunnah serta perbuatan sahabat Nabi, khasnya dalam hal berkaitan ibadah dan urusan gaib. Itulah salah satu kaedah bagi mengelak taksub buta kepada guru pada zaman moden ini. Jadi dikatakan apa dia? Kita mengambil satu-satu amalan, mengambil satu-satu hujah daripada tuan-tuan guru, kita nak kena tahu urusan yang dilakukan, amalan yang diberikan itu, adakah ianya bertepatan daripada Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling utama, hal urusan berkaitan dengan perkara-perkara gaib. Perkara gaib ni apa dia? Perkara sam'iyat, perkara yang kita boleh dengar tapi kita tak boleh tengok, tuan-tuan. Jadi benda-benda ni merupakan satu perkara yang wajib datang dengan dalil.
Pasal apa? Pasal yang pertama, kalau kita tengok dalam bab berkaitan dengan ibadah, kita boleh baca surah Al-Kahfi dan kita baca tiap-tiap malam Jumaat kita duduk baca. Apa dia Allah Subhanahu wa taala bagi tahu? Faman kana yarju liqa'a rabbih la ya'su. Yang mana Allah bagi tahu barang siapa yang nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Allah bagi tahu barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala la yusyrik rabbih ahada. Jangan sekali-kali syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tu ayat tu falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadatihi ahada. Naklah dia melakukan amal yang saleh dan jangan sekali-kali syirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita buka tafsir Imam Ibn Katsir. Imam Ibn Katsir kata dia, apa yang dimaksudkan dengan amalan yang saleh? Sebab Allah bagi tahu nak bertemu dengan Allah kena ya'mal salihah, nak kena buat amalan-amalan saleh. Apa amalan saleh ni? Kata Imam Ibn Katsir ada dua syarat. Yang pertama, dia kena ikhlas dalam amal ibadat dia. Yang kedua, mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama kena ikhlas, kedua kena ikut cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua benda ni dia kena gerak seiringan. Dia tak boleh tinggal salah satu. Kita ikhlas tapi kita tak buat macam mana yang Nabi buat, maka ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kita buat cara Nabi tapi kita tak ikhlas, juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua perkara ni dia mesti bergerak seiringan. Dia tak boleh tertinggal salah satu. Jadi sebab tu kita kena faham dalam bab amal ibadat syarat dia apa dia? Mutaba'atan Nabi, iaitu mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan alam urusan gaib, perkara-perkara gaib, perkara yang kita tak nampak tapi kita dengar. Dia juga memerlukan kepada hujah, memerlukan kepada dalil. Kerana apa? Tidak ada orang yang boleh melihat perkara gaib selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kalau orang cerita tentang neraka, orang bercerita tentang syurga Allah Subhanahu wa taala, maka kita nak kena dapatkan daripada mana sumber yang dia cerita. Okey, orang boleh bercerita neraka ni macam ni, macam ni, macam ni, orang boleh cerita macam-macam. Tapi dia nak kena ada sumber yang dia dapat tu daripada mana. Sebab apa? Sebab kita tak nak orang salah faham berkaitan dengan urusan-urusan gaib. Hari ini orang boleh membicarakan berkaitan dengan tinggi malaikat Jibril ni macam mana. Tanpa dia bawa sebarang bukti, tanpa dia bawa sebarang dalil daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu apa yang saya sampaikan pada malam ini iaitu berkaitan dengan kita melihat, kita nak membuat satu sunnah Nabi. Kita lihat bagaimana tata cara para sahabat, para tabi'in melakukan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal bukan semua sunnah ataupun hadis yang kita boleh faham secara literal. Makna kata kita boleh faham secara direct. Ada yang memerlukan kepada terjemah, ada yang memerlukan kepada ayat-ayat sokongan dan sebagainya. Jadi bila kita lihat pada hari ini masyarakat yang semakin lama semakin rosak akidah, maka kita harus bimbang, tuan-tuan. Kita bimbang terjadi pada keturunan kita. Mungkin kita tak terjebak benda-benda macam tu. Pasal kita datang surau, kita imarahkan rumah Allah, mungkin kita tak terjebak benda tu. Tapi bagaimana dengan anak kita, bagaimana dengan cucu kita? Jadi sebab tu perbanyakkan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan seluruh ahli keluarga kita. Sebab itulah kita nak kena memahami sunnah untuk kita kembali kepada sunnah, untuk kita amalkan walau di mana kita berada. Baik kita berada di rumah, di luar rumah dan di mana sahaja, maka sunnah Nabi kita kena fahami. Macam mana nak faham sunnah Nabi? Banyak kitab-kitab yang menceritakan berkaitan dengan amalan-amalan Nabi. Antaranya Bulughul Maram, Bahrul Mazi, antara kitab-kitab yang banyak membahaskan tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak salah tuan-tuan, kita ambil, kita buka sikit, kita baca sikit apa yang Nabi buat waktu macam ni, apa yang Nabi buat. Tak salah kita buat benda-benda macam tu. Kerana apa? Kerana kita nak setiap yang kita buat ini bertepatan dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ni sedikit sebanyak memberi manfaat kepada kita semua. Insya-Allah. Ada apa-apa soalan ke tuan-tuan? Nak tanya? Tak ada. Okey. Ya.
Ya, ya. Itulah, kalau takrif sahabat ni, siapa yang beriman di zaman Nabi masih hidup. Tapi pengarang kitab ni, dia kata dia beriman selepas Nabi wafat kan. Sepatutnya dia tak diiktiraf sebagai sahabat, tapi mungkin ada perbahasan kot berkaitan dengan sahabat ni. Sebab dia mengambil kira dia bertemu dengan Nabi je. Sepatutnya sahabat, dia bertemu dengan Nabi, dia beriman dengan Nabi. Itu sepatutnya takrif sahabat. Tapi tak tahulah pengarang kitab Dr. Dr. Zaharuddin Abu Anas Al-Madani, mungkin dia ada pentarifan yang lain berkaitan dengan para sahabat. Mungkinlah, Allahu'alam. Okay, ada beberapa soalan lagi? Tak ada. Jadi insyaAllah cukup sekian itu. Sekian. Aku liqawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.